dah nama murid 5B1, 5B2. Okey, baru dapat senarai nama ni. Lepas tu ada lagi 2 orang yang berhutang dengan Umi ya. Tahun lepas, minggu lepas tak masuk kelas, tak bagi tahu Umi lagi. Okey, so ada 2 orang lagi. Jadi lepas ni macam biasalah Fatona dengan Jannah tolong Umi ya. Tengok balik senarai nama yang hadir hari ni. Okey, jadi lepas Okey Umi. Alright. So kita sambung kelas kita. So pada minggu lepas Umi berhenti dekat muka surat 13 iaitu cari nombor sidaan. Sekejap present sekejap, tak ingat nak present. Okey, boleh nampak Boleh. Okey, so minggu lepas kita berhenti dekat muka surat 13. Muka surat 13 iaitu mencari nombor pengosidaan. Ini. Ini ya. So kita berhenti kat sini. So sekejap. Okey, so untuk yang pertama, mangan 4 oksida. Ada siapa-siapa nak bagi tahu jawapan dia buat berapa? Yang sama dengan 7. Betul ni? Okey, 7. Okey, jawapan dia kita tak boleh sebut 7 kita kena sebut positif 7. Okey, kena sebut positif 7. Okey, ni cara dia. So anak-anak kena tahu kita kena tahu cara untuk mengira dan pengiraan ni kena tunjuk. Okey, contoh dia soalan yang pertama MN Okey, MnO4 negatif 1. Okey. So cara nak tunjuk dia, kita nak cari mangan. Yang ni kita cari, so ini kita tulis X yang kita nak cari campur 4 kali, oksigen ni nombor penoksidaan dia, nombor charge dia adalah negatif 2. Sama dengan charge ni. Okey, so negatif 1. Jadi X tolak 8 sama juga tolak 1. So X sama dengan, buat mari sini jadi positif 7. Okey, kalau tulis X sama juga 7, salah. Sebab dia bukan integer, dia adalah nombor pengoksidaan. Jadi jawapan dia X sama dengan positif 7. Okey, seterusnya nombor 2. Barium hidroksida. Okey, berapa dapat ini? Negatif 8. Positif 2. Sekejap, Sabri tanya Umi dah cakap ke belum? Umi cakap ke? Dia tak dengar ke? Yang lain dengar ke? Dengar. Dengar Umi. Bapa Sabri tak dengar tu? Giluk. Dia masuk mula. Okey, kita teruskan ya. Berapa dapat tadi barium tadi? Positif 2. Positif 2. Okey, Umi tunjuk sekali lagi. Betul jawapan tu positif 2. Okey, so Umi, sekejap. Umi ni soalan dalam kertas ke? Dalam buku? Dalam buku teks by. Muka surat berapa? 13 tak? Okey, so kita macam tadi juga cari barium X campur. Okey, bila sampai sini OH ni 2. Jadi 2 kali tolak 2 campur 2 kali hidrogen positif 1. Okey, dalam kes ni sebab dia sebatian sama dengan kosong. Okey, sama dengan kosong. Jadi X tolak 4 campur 2 sama juga kosong. So X sama juga positif 2. Okey, X sama dengan positif 2. Okey, itu untuk nombor 2. Okey, nombor 3. Nombor 3 dapat berapa jawapan dia?
aluminium hidra. Okey, dapat apa ni? Dia nak cari hidrogen ni. -1. Negatif 1. Okey, negatif 1, betul. Sebab kita biasa jumpa hidrogen ni plus 1, plus 1. Okey, yang ni saya kena kira Al 3, dia positif 3 campur 3 kali X tak tahu sama juga kosong. So 3 campur 3X sama juga kosong. So X sama juga negatif 1. Okey, X sama juga negatif 1. So ni special lah untuk hidrogen, ada juga nama peroksidaan dia negatif 1. Okey, yang biasa kita jumpa H plus 1. Okey, nombor 4. HOBr. Okey, dia suruh cari Br. Berapa dapat? +1. Positif 1. Okey, betul ya. So macam tadi, buat macam ni aja. Kalau dia sebatian, maksudnya yang ni positif 1, yang ni tolak 2, hidrogen oksigen ya. So Br nak cari X sama juga kosong sebab dia sebatian. So tolak 1 campur X sama juga kosong. So X sama juga positif 1. Okey, boleh setakat ni? Boleh tak setakat ni ada? Boleh. Boleh. Okey, so kalau macam tu, kita go through je nombor lain. Okey, nombor 5. Apa jawapan nombor 5? Tambah 1. Nombor 5 positif Positif 1. Okey, nombor 5 positif 1. Nombor 6 Positif 3. positif 3, betul. Nombor 7 Positif 4. Positif 4. Positif 4. positif 4. Positif 4 betul? Betul tak? Betul. Okey, nombor 7 dia suruh cari apa? V. VO2 plus, suruh cari V. Okey, ni nombor 7. Ni tak clear. Kalau pelabu bagi tahu lah. Purple siap. Okey. Okey, so X campur 2 kali tolak 2 equal to positif 2. So X tolak 4 sama juga 2. So X sama juga positif 2. Betul tak dapat positif 2 ni? Betul. Alright, so terakhir sekali, okey nombor 8. Kosong. Okey, nombor 8 jawapan dia kosong. Sebab apa jawapan dia kosong? Sebab dia atom. Dia bukan atom. Kalau atom siapa saja. Okey, kalau dia atom dia siapa saja. Tapi dia adalah molekul unsur. Molekul unsur. Maksudnya dia terdiri daripada satu jenis atom, tapi dia molekul. Maksudnya macam O2. H2. Okey. Apa lagi? Cl2. Dia molekul unsur. Jadi sini S8. Dia molekul tapi dia molekul unsur. Molekul yang terdiri daripada satu jenis unsur sahaja. Jadi ini peraturan dia, kalau dia adalah molekul unsur, nombor peroksidaan dia adalah sama dengan kosong. Jadi nombor 8 tu jawapan dia kosong. Okey. Dari ni, okey selesai dah. Mi. Ya. Nombor 7 tadi tidak faham. Nombor 7. Nombor 7. Okey, nombor 7. Nombor 7 VO2 plus, betul tak? Betul. Betul. Okey, dia suruh cari V kan? Okey, so V ni kita cari dekat X. Kita nak cari campur oksigen ada. Umi salah, Umi kita ada 2. Sorry. Okey, oksigen ada 1. Sorry, tadi Umi kita dibuat 2. Okey, jadi oksigen tolak 2, nombor peroksidaan dia equal to positif 2. Ni charge dia ni. Jadi X tolak 2 sama juga positif 2. So X sama juga Positif 4. positif 4. Minta maaf, Umi silap tadi, yang kat sini Umi silap tadi. Tadi Umi pergi buat 2, salah Okey. So jawapan dia yang baru untuk nombor 7 ialah positif 4. Terima kasih Zafan, Tegomi. Okey, yang lain.
Beres, Zafan beres? Beres, beres. Okey. Sebelum ni masuk subtopik yang baru atau tajuk yang lain, okey, yang ni boleh ya, semua orang dah pandai kira ya? Boleh. Boleh. Okey. So ada beberapa syarat, tadi kita kena ingat syarat dia. Kalau dia atom jadi kosong, kalau dia molekul unsur sama dengan kosong, okey, kalau dia sebatian sama dengan kosong, hasil tambah nombor oksidaan dia sama kosong, dan sekiranya dia ion, hasil tambah nombor oksidaan dia sama dengan charge dia. Kalau dia ion ringkas, nombor oksidaan dia adalah sama dengan charge dia juga. Okey, alhamdulillah settle yang tu. Okey. So kalau kita tengok textbook kita ni, okey, kalau kita tengok textbook kita ni, Umi ada ni satu amali yang awak kena sentuh juga, iaitu amali muka surat. Amali muka surat 7. Okey, amali muka surat 7. Okey, tajuk amali ni ialah pemindahan elektron pada satu jarak. Ya, pemindahan elektron pada satu jarak. Okey, Umi akan terang amali ni dulu, lepas tu Umi akan pergi pada modul yang Umi bagi tu. Okey, kita pergi dekat amali ni sekejap. Okey, amali ni kita panggil, boleh ya? Boleh dengar ya? Boleh ya? Boleh teruskan ya? Boleh ni boleh. Alright. Boleh. Ini Umi rujuk buku teks muka surat 7. Kalau siapa tak tu boleh tengok muka surat 7. Umi print, ada jadi hitam putih lah. Okey. So sekarang ni amali ni tajuk dia ialah mengkaji tindak balas pengoksidaan dan penurunan dari segi pemindahan elektron pada satu jarak. Okey. Radas ni kita panggil dia tube U. Tube U ni radas dia bentuk dia tube U. Okey, insyaAllah minggu depan Umi pergi sekolah, Umi buat amali ni, buat video amali ni dengan bantu makmal, Umi akan share dengan anak-anak. So, di radas ni kita panggil tube U. Tube U ni kecil je. Kalau kita pegang dia besar telefon je. Okey, dia besar telefon ni je tube U. Okey, so apa yang kita buat ialah kita ambil tube U ni, okey. Tube U dia ada dua lengan. Okey, lengan A, lengan B. Kalau kes ni dengan lengan X dengan Y ni. Okey, dia tak ada masalah sebenarnya kita nak letak lengan mana-mana tu. Okey. So dalam tube U ni, langkah pertama dia ialah kita tuang asid sulfurik cair. Umi terang dulu, minggu depan buat video anak-anak akan lebih nampak lagi. Okey, kita tuang asid sulfurik cair. Okey, asid sulfurik cair ni dia merupakan elektrolit. Dengar baik-baik sebab kat sebelah tu ada soalan tu nanti minat anak-anak hantar. Okey. Kita tuang asid sulfurik cair. Asid sulfurik cair ni dia sebagai elektrolit. Elektrolit. Fungsi dia adalah untuk membenarkan pengaliran ion melaluinya. Okey, membenarkan pengaliran ion melaluinya. Jadi dalam ni ada asid sulfurik cair. Okey, sebab dia ada dua lengan, okey. Jadi salah satu lengan kita letak dengan ejen pengoksidaan. Kita dah belajar minggu lepas. Salah satu lengan lagi kita letak ejen penurunan. Okey. Satu ejen pengoksidaan, satu ejen penurunan. Jadi dalam kes ni anak-anak kena tahulah. Kalau macam ni dia letak larutan ferrum 2 sulfat dengan larutan kalium manganat 7 berasid. So kita kena tahu mana satu ejen pengoksidaan, mana satu ejen penurunan. Okey, yang ni akan bagi formula nanti, cara nak ingat dengan mudah. Okey, selepas kita titiskan ejen pengoksidaan dalam satu lengan, ejen penurunan dalam satu lengan lagi. Okey, nanti kalau Umi buat video ataupun kita berkesempatan buat amal ini, anak-anak akan dapati bahawa walaupun kedua-duanya adalah larutan cecair, tapi dia tidak akan bercampur. Okey, dia tak akan bercampur. Okey, lepas tu apa kita buat? Kita celup dengan elektrod karbon. Okey, dua-dua lengan ni kita masukkan dengan elektrod karbon. Okey, masukkan dengan elektrod karbon, lepas tu kita sambung dengan wayar penyambung. Okey, sambung dengan wayar penyambung, sambung pada galvanometer. Okey, kita guna galvanometer. Kita tak guna voltmeter. Okey. Siapa boleh khabar kat Umi? Apa beza galvanometer dengan voltmeter? Apa beza galvanometer dengan voltmeter? Voltmeter je ukur volt. Galvano nak ukur ampere. Oh gitu. Lagi-lagi dari segi fizikal dia. Dari segi fizikal dia. Jarum galvanometer duduk kat mana? Tak boleh, tak ingat.
Okey, jarum galvanometer dia berada di tengah. Okey, dia berada di tengah. Kalau jarum voltmeter dia berada di tepi. Jadi voltmeter kita punya arah pengaliran pergerakan jarum dia mesti akan terus ke sana je. Tapi kalau galvanometer jarum dia tengah-tengah. Jadi jarum dia, pergerakan jarum dia ni dia boleh terpesong kat sini, dia boleh terpesong ke sana. Sebab jarum dia di tengah-tengah. Okey, kenapa Umi kata gitu? Jadi kita ada dua lengan. Salah satu lengan ni kita letak ejen pengoksidaan, satu lengan lagi kita letak ejen penurunan. Kalau bahan tu adalah ejen penurunan, jadi dia akan mengalami apa? Penurunan. Kalau ejen tu adalah bahan tu ejen penurunan, jadi dia akan mengalami, bahan itu akan mengalami Pengoksidaan. Dia terbalik, dia akan mengalami pengoksidaan. Jadi bila bahan tu mengalami pengoksidaan, dia akan kehilangan elektron. Contoh dalam kes ni larutan kalium manganat ni, ferrum 2 sulfat ni adalah ejen penurunan. Jadi dia akan mengalami pengoksidaan. Jadi galvanometer, elektron akan bergerak daripada ferrum 2 daripada X ke Y, jadi jarum galvanometer akan terpesong ke Y. Jadi kita boleh letak terbalik. Okey, lengan ni tak ada masalah. Jadi kita tak perlu hafal. Lengan A kena letak apa, lengan B kena letak apa, tak ada masalah. Sebab galvanometer jarum dekat tengah. Kalau elektron mengalir daripada sebelah sini, dia akan terpesong ke sini. Kalau elektron mengalir daripada sebelah sini, dia akan terpesong ke sebelah sana. Okey, sebab tu kita menggunakan galvanometer. Okey. So prosedur dia, anak-anak boleh tengok sendiri. Tadi Umi dah terang tadi 1, 2, 3 tu. Okey, sampailah belakang ni, itu prosedur dia. Okey, prosedur dia. Okey, tak apa, ini boleh baca sendiri dan nanti masa Umi buat video nanti anak-anak akan lebih jelas lagi. Okey, so sekarang ni data dan kematian. Okey, Umi akan tengah sekejap lagi. Okey, perbincangan. Perbincangan ni lah yang Umi nak anak-anak tulis dalam kertas kajang. Lepas tu hantar kat Umi habis kelas ni. Dia punya tarikh dia habis kelas ni boleh hantar kat Umi sampailah minggu depan hari Isnin. Okey, sampai minggu depan hari Isnin. So cuba hantar melalui Google Classroom. Okey, Umi akan, kita ada dah Google Classroom, so hantar dekat situ, Umi akan tanda dalam komputer ataupun dalam handphone, Umi akan reply balik. Siapa hantar dulu, Umi akan reply balik. So yang ni adalah soalan tugasan pada minggu ni ke surat buku teks muka surat 8. Okey, cara nak jawab dia, okey, selesai kat sini kita pergi pada nota kita. Okey, ni nota yang anak-anak dapat, betul tak? Semua dapat ya? Dapat. Okey, so ni minta maaf sebenarnya Umi tahu kita tak ada buku teks pun last minute, jadinya bahan ni sebenarnya bahan yang Umi dah guna, jadi sebab tu dia dah berconteng. Bahan yang asal ada dalam laptop, ada hari tu laptop ada kat rumah. Jadi di last minute dah tak ada perancangan jadi macam ni. Minta maaf dia dah berconteng tulisan Umi tu. Okey, so kita tengok bab ni potong. Kalau form 5 tahun lepas ni bab pengoksidaan dan penurunan ni dia bab 3. Kita bab 1. Okey, so ni ringkasan dia sama juga. Tindak balas lidak adalah tindak balas yang melibatkan pengoksidaan dan penurunan berlaku serentak. Ini yang kita ajar minggu lepas. Okey, so ni adalah macam mana kita nak tahu pengoksidaan dan penurunan berlaku serentak. So ini adalah benda dia. Jadi dekat tepi ni Umi buat cara untuk mudah mengingat. Okey, kalau anak-anak tulis balik, senang saja tepi tu. So Umi kalau cara nak ingat dia, kita masuk Excel nanti kita tulis pengoksidaan, penurunan, okey, oksigen, hidrogen, elektron, nombor pengoksidaan. Okey, so apa yang kita buat? Campur, tolak, naik. Okey, campur, tolak, naik. So yang ni dia akan datang terbalik. Kalau yang ni campur, tolak, naik, yang ni akan jadi tolak, campur, turun. Maksud dia ialah kalau bahan tu menerima oksigen, dia mengalami pengoksidaan. Okey, kalau bahan tu kehilangan hidrogen, dia akan mengalami pengoksidaan. Kalau bahan tu kehilangan elektron, dia akan mengalami pengoksidaan. Dan sekiranya nombor pengoksidaan bahan itu meningkat, maksudnya bahan itu akan mengalami pengoksidaan. Okey, so ini cara mudah untuk kita ingatlah. Campur, tolak, naik. Ingat yang pengoksidaan saja, penurunan akan datang sebaliknya. Okey, so inilah benda dia. Campur, tolak, naik. Nak tulis naik ke, nak tulis campur balik ke, terpulang pada anak-anak lah. Sebab dia meningkat dan menurun. Okey, boleh ya tepi ni?
Boleh ya? Jadual ni? Boleh. Okey. So kita pergi pada yang sini. Ni sebenarnya kita kalau ikutkan repeat je lah. Repeat yang minggu lepas. Okey, yang pertama kehilangan dan penambahan oksigen. So kalau tengok tindak balas ni dia berlaku antara zinc dengan air. So dia dapat zinc. Okey, dia dapat zinc oksida campur hidrogen. Jadi kita tengok apabila zinc dia menerima oksigen, jadi zinc akan mengalami pengoksidaan. Okey. Air dia kehilangan oksigen, so air akan mengalami penurunan. Okey. Jadi apabila zinc mengalami pengoksidaan, jadi zinc adalah ejen penurunan. Manakala air tadi jangan sebut hidrogen, kena sebut air. Sebab nama bahan yang mengalami pengoksidaan, yang mengalami penurunan, ejen pengoksidaan, ejen penurunan wajib ambil dekat bahan. Jangan ambil hasil. Kalau ambil hasil salah. Ambil bahan. Okey, seterusnya. Tindak balas antara CuO campur karbon. Okey, so dia dapat Cu campur karbon dioksida. So dalam kes ni, C mengalami pengoksidaan sebab dia terima oksigen. Manakala CuO akan mengalami penurunan kerana dia kehilangan oksigen. Okey, jadi bahan yang mengalami penurunan sama ada anak-anak nak tulis CuO ataupun ion cuprum. Okey, ion cuprum. Okey. So ni Umi laju sikit. Yang ni ulang yang minggu lepas supaya anak-anak tahu nak guna yang ni. Okey, yang seterusnya kehilangan atau penambahan hidrogen. Okey, ni sebiji macam yang kita macam yang kita bincang minggu lepas ada dalam textbook. Okey, yang kedua bawah ni amonia campur bromin dapat nitrogen campur hidrogen bromida. So yang ni dari segi kehilangan dan penerimaan hidrogen. Okey, untuk muka surat 1, modul muka surat 1. Ada apa nak tanya Umi tak? Ada lagi. Tak ada lagi. Okey, so kita pergi kat muka surat 2. Okey, untuk muka surat 2. Untuk muka surat 2 dari segi nombor pengoksidaan. Okey. So macam yang Umi ajar tadi lah. Yang macam Umi ajar tadi. Okey, yang A ni nombor pengoksidaan nombor pengoksidaan atom atau molekul unsur ialah kosong. Yang ni yang Umi ajar tadi. Ni rules yang pertama yang kita kena ingat. Asal dia atom ataupun dia molekul unsur. Molekul unsur ni dia molekul tapi terdiri daripada satu jenis unsur saja. So nombor pengoksidaan dia adalah kosong. Okey, peraturan yang kedua, ulang balik, sekiranya dia adalah ion ringkas. H plus, K plus, Mg2 plus, Al3 plus, Al minus. Nombor pengoksidaan dia sama macam charge dia. Cuma cara kita nak tulis tu terbalik. Kalau kita nak tulis charge Mg2 plus. Jadi bila nak tulis nombor pengoksidaan plus 2. Okey. Mg 2 campur. Ini adalah ion dia, formula ion. Bila nak tulis nombor pengoksidaan, campur 2. Cl negatif 1. Bila nak tulis nombor pengoksidaan dia, negatif 1. Okey, yang ni sepatutnya gini lah. Sorry, negatif 1. Tapi 1 kita tak tulis kan. Okey, itu je lah yang nak sentuh sikit. Kadang-kadang takut salah cara nak tulis. Okey, so yang ni tak apa, kita baru buat tadi. Okey, jumlah nombor pengoksidaan bagi semua atom dalam satu sebatian. Okey, satu sebatian potong charge pada ionnya tu sama dengan kosong. Kalau tak jelas, ayatnya akan bunyi C tu, jumlah nombor pengoksidaan bagi semua atom dalam sebatian sama dengan kosong. Okey, ni latihan ni kita dah buat tadi. Tu yang C, yang D. Okey, ini ada tulis macam sama tu. Okey, yang D, jumlah nombor pengoksidaan bagi polyatomic ion adalah sama dengan charge pada ionnya. Okey, ulang balik. Jumlah nombor pengoksidaan bagi polyatomic ion adalah sama dengan charge pada ionnya. Okey, yang ni kedua-duanya kita baru siap latihan tadi. Kita baru siap latihan tadi.
Okey, itu antara peraturan yang kita kena ingat untuk cari nombor pengoksidaan. Okey, so banyak contoh yang ni, jawapan pun dah ada dah. Okey, jawapan pun dah ada dah. Anak-anak boleh tambah lagi lah. Tapi yang teks tadi pun kita dah buat 8 contoh. Jadi ini antara contoh lagi. Okey, seterusnya. Boleh ya? Boleh ya setakat ni? Boleh. Boleh. Okey. Okey, kenapa kena ada nombor pengoksidaan ni? Apa pentingnya nombor pengoksidaan ni? Okey, pentingnya nombor pengoksidaan ni. Okey, sambung balik dekat buku teks. Okey, buku teks muka surat 14. Okey, nombor pengoksidaan dan penamaan sebatian mengikut sistem penamaan IUPAC. Okey, IUPAC ni digunakan secara international. I itu international. Maksudnya lepas ni kita belajar kat mana-mana pun penamaan ni adalah sama. Okey, apa fungsi dia? Okey, contoh dia sekarang ni, contoh. Okey, sekarang ni dia bagi kita ferrum 2 nitrat, ferrum 3 nitrat. Kalau nak tengok sini ni 2, ni 3. So yang ni ferrum nombor oksidaan dia 2. Sebab nitrat ni negatif 1 je. Ferrum 3. Jadi sekarang ni nombor pengoksidaan ferrum kat sini positif 2. Nama dia jadi ferrum 2 nitrat. Yang ni nombor pengoksidaan ferrum adalah positif 3. Jadi nama dia ferrum 3 nitrat. Jadi 2 dan 3 ni adalah nombor pengoksidaan dia. Dan kita wajib tulis. Okay, wajib tulis macam tu guna angka Roman je tu. Jadi kalau kita baca lepas ni, ferrum 2 nitrat, automatically kita tahu bahawa nombor pengoksidaan ferrum ni adalah positif 2. Ferrum 3 nitrat, automatically kita tahu nombor pengoksidaan ferrum ni adalah positif 3. Sebab tu lah Umi kata kita kena sebut contoh dia kuprum. Kuprum 2 oksida. Okey, kuprum 2 oksida. So kita tahu nombor pengoksidaan kuprum tu adalah positif 2. Okey, cara tulis dia tengok ferrum, nombor ni kena rapat dengan ferrum, jarak sekali baru tulis nitrat. Okey, dia ada space kat sini satu. Okey, siapa boleh bagi lagi Umi contoh selain daripada ferrum dengan kuprum yang Umi dah sebut ni? Apa lagi unsur yang ada lebih daripada satu nombor pengoksidaan? Aluminium. Tak dengar Fatana? Aluminium, Umi. Aluminium? Aluminium ke? Ya. Berapa nombor pengoksidaan aluminium? Aluminium 2, aluminium 3. Oh ya dah, aluminium 2. Fatana dekat mana Tak tahu aluminium rasa 2? hijau. Tak apalah. Okey, kebetulan aluminium dia berada dalam kumpulan 13. Jadi nombor pengoksidaan dia positif 3. Aluminium cuma ada satu saja nombor pengoksidaan. Kita tak sebut aluminium 3 oksida. Salah. Kita sebut aluminium oksida. Okey. Kita tak sebut. Bila kita tengok formula aluminium Al2O3. Maksudnya sekarang ni nombor pengoksidaan aluminium adalah Al3+, so nombor pengoksidaan dia plus 3. Dia cuma ada satu saja nombor pengoksidaan. Jadi kita tak sebut aluminium 3 oksida. Salah. Sebut dia aluminium oksida. Bila dia cuma ada satu saja nombor pengoksidaan, kita tak boleh sebut. Apa lagi dia boleh bagi contoh lain? Tu kumpulan 17 ni. Apa dia? Kumpulan 17. Kumpulan 17 siapa tu? Ni Firdaus mana? Daw ke Epi? Epi. Epi ya. Contoh dia apa Epi? Sebut nama unsur tu. Kumpulan 17 ni chlorine. Chlorine. Okey. Kenapa jawapan dia tu? Plumber Umi. Adawiyah, terima kasih. Betul, plumber. Okey, nanti Umi komen Adawiyah plumber. Okey, kenapa kumpulan 17? Jawapan dia salah. Kumpulan 17 hanya ada satu saja nombor pengoksidaan. Okey, contoh dia klorin. Okey, kita tak sebut natrium, kita sebut natrium klorida kan? Mana kita sebut natrium klorida ni ada nombor pengoksidaan? Tak ada. Okey. Kami ulang balik, unsur yang ada lebih daripada satu nombor pengoksidaan adalah unsur yang berada dalam kumpulan. Tapi ingat, jadual berkala. Unsur yang mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan berada dalam kumpulan
Unsur peralihan. Sambung. Ya, Iman, betul. Unsur logam peralihan. Okey. Ferrum. Kita ada dua. Ferrum 2, ferrum 3 dalam unsur logam peralihan. Kuprum. Kita ada kuprum 1, kuprum 2 dalam logam peralihan. Okey, Adawiyah jawab plumbum. Betul, Adawiyah. Terima kasih. Plumbum PB. Okey, PB ada dua nombor penghidaan. Okey, satu PB2 plus, satu lagi PB4 plus. Okey. PB2, PB4. Magnesium bukan. Syah. Magnesium tak ada. Magnesium dia berada dalam kumpulan 2. So, kalau macam ni, magnesium oksida. Kita tak sebut magnesium 2 oksida. Tak. Kalau macam ni, nombor peroksidaan magnesium adalah positif 2. Kita tak sebut magnesium 2 oksida ni. Tak. Zulaika jawab mangan. Betul Zulaika. Mangan ada. Dia ada mangan 2, mangan 7. Jadi, tu antara beberapa contoh. Tapi paling tidak pun anak-anak kena ingat ferrum, okey, kuprum, plumbum. Okey, 3 unsur ni memang kena ingat. Okey, Umi ulang balik. Ferrum dia ada 2, ferrum 2, ferrum 3. Okey, kuprum dia ada 2 juga, kuprum 1, kuprum 2. Okey, plumbum macam ada yang kata tadi, plumbum 2, plumbum 4. Macam yang Zulaika kata tadi, mangan betul juga. Dia ada mangan 2, mangan 7. Okey, unsur-unsur yang berada dalam unsur logam peralihan. Okey, jadi kenapa pentingnya dia? Ni contoh dia dalam buku teks ni. Okey, contoh dia. Mangan. Ni. Nombor, kalau MnO2, nombor peroksidaan mangan ialah positif 4. Jadi nama dia jadi, nama dia jadi mangan 4 oksida. So, 4 ni merujuk kepada nombor peroksidaan mangan. Okey, yang ni kalium manganat. Nombor peroksidaan mangan dalam kes ni ialah positif 7. Kalau anak-anak tak percaya, nak kira, cari K ni. Cara dia macam Umi ajar tadi. So, nama dia kalium manganat 7. Okey. Kalium manganat 7, warna dia warna ungu. Warna dia lain. Sebab itulah unsur logam peralihan. Salah satu ciri dia mempunyai lebih daripada satu nombor peroksidaan dan membentuk sebatian berwarna. Okey, kalau dalam kes ni nombor peroksidaan kromium ialah positif 3. Jadi nama dia kromium 3 klorida. Kalau yang ni nombor peroksidaan kromium ialah positif 6. Jadi nama dia kalium dikromat 6. Jadi nombor peroksidaan kromium, mangan ini adalah unsur logam peralihan. Okey, dan setiap ni warna dia berbeza. Sebab tu kita kena sebut nombor peroksidaan dia. Okey, jadi ini adalah antara sebab mengapa kita kena tahu cara untuk mengira nombor pengoksidaan. Selain daripada untuk menentukan tindak balas tu tindak balas redox atau tidak. Kalau tindak balas redox maksudnya pengoksidaan 66 berlaku serentak. Kalau bahan tu mengalami peningkatan nombor pengoksidaan, dia mengalami pengoksidaan, dan kalau nombor pengoksidaan dia berkurang, dia mengalami penurunan. Alright kelas, so sekarang ni kalau ikutkan textbook kita berada di page 14. Okay, lepas tu kita akan masuk tajuk, ada satu topik baru. Okay, sebelum kita pergi yang ni, okay, jadi kalau ikutkan modul kita ni, Umi dah terang sampai muka surat 2. Okay, tengok bawah sekali muka surat 2 tu, bawah sekali. Okay, bawah sekali tu. Okay, bukan semua tindak balas kimia adalah tindak balas redox. Bukan. Jangan kita kata, oh semua tindak balas adalah tindak balas redox. Tidak ya. Okay, contoh tindak balas penetralan bukan tindak balas redox. Tindak balas pemendakan. Okay, bila kita belajar tindak balas pemendakan ni, bila kita belajar tindak balas pemendakan? Siapa ingat tahun lepas? Bab berapa? Tak ingat dah. Okey, tindak balas penguraian ganda 2. Zulaika. Tak dengar sayang, berdua. Tulis tak Zulaika, tulis. Umi tak dengar Zulaika cakap apa. Tindak balas ganda 2 dalam garang ni.
Dalam garam. Okey, betul dah. Dalam garam. Okey, tindak balas penguraian kedua dalam garam. Kita nak sediakan garam apa tu? Garam dia kita nak sedia. Kita guna tindak balas penguraian ganda 2. Bukan anak tau. Bukan anak. Okey, bukan anak. Bukan. Dia untuk menyediakan garam tak larut. Kan? Garam tak larut. So kita ambil garam larut, campur garam larut, kita dapat garam tak larut, campur larut. Yang ni dalam tajuk garam tahun lepas. Okey, dalam tajuk garam tahun lepas. Jadi larut campur larut dapat tak larut campur larut. Okey, yang ni kita panggil tindak balas penguraian ganda 2. Okey, Umi kenalkan ke anak-anak. Tindak balas penguraian ganda 2 juga dikenali sebagai tindak balas pemendakan. Sama je. Okey, kita boleh sebut tindak balas penguraian ganda 2 sebab dia mengurai 2 garam larut untuk dapat 1 garam tak larut. Okey, tindak balas penguraian ganda 2 juga dikenali sebagai tindak balas pemendakan. Okey, jadi 2 contoh ni merupakan bukan tindak balas redox. Okey, jadi kalau soalan tanya kenapa tindak balas penetralan bukan tindak balas redox? Okey, Mi ambil balik contoh tu. Contoh kat bawah tu, NaO campur HCl. Maksudnya, okey, alkali campur asid. So, ni adalah tindak balas penetralan. Kita dapat garam dan air. Betul lah? Faham yang ni? Okey, jadi kalau kita nak terang kenapa tindak balas penetralan ni bukan tindak balas redox, apa yang kita buat ialah kita ambil satu-satu. Na, nombor persediaan Na berapa? Berapa nombor persediaan Na? Dua. Sayang. Dua. Dua. Kenapa dua? Posisi satu. Posisi Satu. 1. Sama dengan charge dia. Jadi Na plus 1, so nombor persediaan dia positif 1. Okey, berapa nombor persediaan oksigen? Oksida dalam kes ni? Negatif 2. Negatif 2. Okey, berapa nombor persediaan hidrogen? 1. Positif 1. Jangan sebut 1, sebut positif 1. Okey, hidrogen positif 1. Okey, klorida. Negatif 2. Negatif. 2. Negatif. 1. 1. Kena ingat. Cuba ingat lepas ni. Okey, natrium positif 1, klorida negatif 1, hidrogen positif 1. Pandai, siapa excited tu? Sabri. 2 minus. Beres, 2 minus. Okey, jom kita tengok ada perubahan tak nombor persediaan dia? Ada tak perubahan? Perubahan. Tengok natrium positif 1 jadi positif 1. Ada perubahan tak? Tak ada. Tak ada. Okey, tengok Tak. oksigen. Tolak 2 jadi tolak 2. Ada perubahan tak? Tak ada. Tak ada. Okey, tengok hidrogen. Positif 1 jadi positif 1. Tak ada. Okey, tengok klorin. Negatif 1 jadi negatif 1. Tak ada. Jadi, semua unsur tidak mengalami perubahan nombor persediaan. Ya, tak ada yang meningkat tadi, yang menurun. Jadi, tindak balas penetralan bukan tindak balas redox. Okey, tindak balas penetralan bukan tindak balas redox. Jadi lepas ni anak-anak cuba buat yang ni pula. Ni, tengok kalau ni buat kat bawah ni tindak balas pemendakan. Kalau anak-anak buat pun anak akan dapati bahawa semua unsur dalam tindak balas pemendakan tidak mengalami perubahan nombor persediaan. Jadi tindak balas pemendakan juga bukan tindak balas redox. Okey. Itu antara soalan yang biasa ditanya. Dia kata, adakah tindak balas penetralan adalah tindak balas redox? Jawapan kita bukan. Okey, terangkan jawapan anda. So kita kena terang macam tadi ya. Tunjuk satu-satu. So semua bahan tidak mengalami perubahan nombor persediaan. Jadi tindak balas persediaan bukan tindak balas redox. Okey ya, dapat tu. Maknanya semua tindak balas penguraian ganda 2 pemendakan tak ada tindak balas redox. Ya dah. Okey, contoh dia dalam modul Umi tadi, Umi bagi tindak balas antara argentum nitrat dengan natrium klorida. Kalau kita buat yang lain pun, dia bukan tindak balas redox. Kalau dakwah nak terang, macam Umi ajar tadi, buat satu-satu,
unsur tu, nombor persediaan dia, dan kita akan dapati bahawa setiap unsur tu nombor persediaan dia tidak berubah. Jadi bila dia tidak berubah, dia bukanlah tindak balas redox. Sebab kalau kita nak khabar dia redox, dia mesti ada bahan yang mengalami peningkatan nombor persediaan dan bahan yang mengalami pengurangan nombor persediaan. Okey tu? Boleh? Boleh ni. Okey, kejap. Kak dah ajak dah kelas kita. Kelas, kejap okey, baik. Okey, so selesai situ boleh ya? Boleh. Alright, pening kepala tak setakat ni? Kurang. Kurang, alright, bagus. Tengku ke tu? Lama tak jumpa Tengku. Okey. So, kalau ikutkan yang form 5, pemindahan elektron pada satu jarak duduk belakang. Kita belajar belakang. Tapi yang awak ni duduk depan kan? Umi dah terang tadi dalam teks tu tak? Betul. Okey, ni sekarang ni Umi nak ajar. Sebab nanti kan nak jawab soalan ni, so Umi nak ajar. Okey, ni kita punya gambar ajar tadi. Ni modul kita muka surat 8. Ni duduk belakang sikit. Okey, so ini adalah tube U kita tadi. Okey, kita ada elektrod A, kita ada elektrod B. Kedua-dua elektrod tu adalah elektrod karbon. Okey, kalau kita buat eksperimen ni, kita kena make sure elektrod karbon tu dia tak kena asid. Dia cuma kita celup dalam ejen pengoksidan ataupun ejen penurunan. Okey, lepas tu dia ada galvanometer. Apa masa dia buat atau dia lambat kalau aku belajar? Sebab apa? Sebab buat TikTok. Kau tak baca. Kau tak baca Syazwan? 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 Aduh. Kau dah kata nak baca tajuk apa tu? Bosan Syazwan? tu. Lalai. Syazwan? Meletor tu. Ya. Anda berada di mana sekarang? Settle. Ni muka surat 2. Pandai. Muka surat 2 apa? Kita nak muka surat 8. Ini kalau depan biji mata kena pulas telinga ni. Okey. Okey, beres ni. Ready? Kenapa pula si siapa tu? Siapa yang kat tangan? Kenapa? Relax. Kita bawa habis kita jumpa nanti kita simpan hukuman. Okey, dia dengar baik-baik sayang. Umi nak ajar ni. Ready? Boleh Mi, boleh. Okey, dengar ya, salin nota ni. Okey, sekarang ni kita nak tentu bila kita nak buat tube U ni, kita kena tahu bahan tu dia ejen pengoksidan atau dia ejen penurunan. Okey, bahan tu ejen pengoksidan atau ejen penurunan. Okey, dengar dulu, kalau ada masalah lepas ni tanya, dengar dulu. Okey, cara nak ingat dia, anak-anak tulis dulu. A dulu baru K. Kita belajar kan ABC, A dulu baru K. Okey, A ni adalah anode. Anode, K ni ialah cathode. Okey, Umi tahu ini istilah baru. Okey, A ni ialah anode, K ni ialah cathode. Okey, kenapa kita nak tahu ni? Sebab anode ni akan jadi terminal negatif. Anode ni ialah terminal negatif. Cathode ni adalah terminal positif. Okey, sebab sini dia tak ada bateri. Okey, so buat dulu. A ni anode, K ni cathode. Okey, lepas tu nak tulis AAT, KAO. So, apa dia AT? AT ni adalah ejen penurunan. AO ni adalah ejen pengoksidaan. Maksud dia, kalau elektrod karbon tadi adalah anode, maksudnya kita celup dia dalam ejen penurunan. Kalau elektrod karbon tadi ialah cathode, kita celup dia dalam ejen pengoksidaan. Persoalan dia sekarang, bahan mana yang boleh jadi ejen penurunan, bahan mana yang boleh jadi ejen pengoksidaan. Yang ni yang Umi nak ajak anak-anak ingat. Okey, so cara dia tulis ferrum 2 dulu baru ferrum 3. Ferrum 2 dulu baru ferrum 3. Macam kiralah 1 2 3. Okey, ferrum 2 dulu baru ferrum 3. Okey, itu peraturan yang pertama. Peraturan yang kedua, tulis halida dulu, I dulu baru halogen. Okey, halida, halogen. I dulu baru O. Okey, siapa boleh bagi tahu ni? Halida ni apa? Apa contoh halida?
Kita belajar dalam bulan 17 tahun lepas. Halida sayang, apa contoh Halida? Klorin. Pandai. Okey. Klorin, molekul halogen. Klorida baru jadi halida. Jadi halida ni kita ada klorida, bromida, iodida. Okey, tapi bila kita nak jadi dia larutan, takkanlah kita nak ambil klorida. So tambah kat depan ini sama ada K atau Na. So jadi apa? Kalium klorida, kalium bromida, kalium iodida. So natrium klorida, natrium bromida, natrium iodida ini merupakan ejen penurunan. Okey, halogen pula. Siapa halogen? Apa contoh halogen? Senyap dah. Siapa contoh halogen? Iman? Dah ingat Umi. Duk ingat Umi. Klorin. Apa tu? Kumpulan 1. Kumpulan 1? Bukan. Kumpulan 17 Kumpulan juga. 17. Kumpulan 17. 17. Kalau dia klorida, dia 17. jadi klorin. Kalau bromida, dia jadi Bromin. kalau dia iodida, sini akan jadi Iodin. iodin. Okey. Sama juga macam ni. Kalau dia ferrum 2, takkan kita nak ambil ferrum 2. Ferrum 2 tu adalah ion. Jadi kalau kita nak ambil larutan, kita nak tuang larutan, so larutan tu kita tambah je kat depan ni. Kat belakang ni yang larut dia apa? Ferrum yang larut dia, biasa kita ambil ferrum nitrat. Okey. Larutan ferrum 2 nitrat. Larutan ferrum 2 sulfat. Okey. Ambil yang larut lah. Jangan ambil karbonat pula, karbonat tak larut. Sama kat ni. Ferrum 3 nitrat, ferrum 3 sulfat, okey, ferrum 3 klorida pun sama boleh. Okey. Jadi cara nak ingat sekiranya dia ferrum 2. Contoh dia kalau kata dalam buku teks tadi tuang larutan ferrum 2 klorida. So ferrum 2 adalah ejen penurunan. Elektrod yang dicelup dalam ejen penurunan tadi adalah anod. Okey. Tuang larutan ferrum 3 nitrat. So ferrum 3 adalah ejen peroksidaan. So elektrod yang dicelup dalam ejen peroksidaan tadi kita kenali dia sebagai kathod. Okey. Contoh lagi. Tuang air bromin. So tuang air bromin, bromin merupakan halogen, halogen merupakan ejen peroksidaan. Okey, tuang larutan kalium klorida. So kalium klorida tu merupakan halida, so halida merupakan ejen penurunan. Okey. Apa dia PK? PK tanya benda-benda ke? Ada Umi ada. Ada, okey. So boleh setakat ni? Boleh ingat tak tu cara mudah tu? Boleh Umi. Okey, tambah satu lagi. Sorry. Okey, yang ni selesai. Yang ni tak selesai lagi. Tambah. Okey, apa yang kita tambah ni? Dekat ejen peroksidaan ni tambah lagi 2 iaitu, okay, tengok Umi tulis ya. Laksa mak buat dengan laksa datuk buat. Ada orang panggil mami buat, daddy buat, ikut pandai awak lah. Okey, apa dia laksa mak buat dengan laksa datuk buat ni? Okey. Ni ringkasan kita senang nak ingat. Okey, Umi pergi yang pertama. Laksa mak buat. Okey, dia ialah larutan kalium manganat 7 berasid. Yang kita tengok tadi tu. Okey, laksa mak buat ialah larutan kalium manganat 7 berasid dan larutan laksa datuk buat ialah larutan kalium dikromat 6 berasid. Okey. So untuk 2 ni dia merupakan ejen peroksidaan. Jadi kalau anak-anak jumpa je 2 ni terus ingat mereka berdua ni adalah ejen peroksidaan. Jadi kat sini kita ada 4 ejen penurunan, 6 ejen peroksidaan. Okey, boleh setakat ni ada mana-mana yang keliru ke?
Boleh tak? Boleh Umi. Boleh. Okey, jadi kalau kita tengok buku teks tadi, okey, so buku teks tadi, X tadi ferrum 2 sulfat. So ferrum 2 sulfat tu ejen peroksidaan ke ejen penurunan? Ferrum 2. Penurunan. Jadi X tu anode ke cathode? Anode. Anode. Alright, thank you Anwar. Okey, sekarang ni sebelah dia lagi kita letak larutan kalium manganat 7 berasid. Ejen peroksidaan ke penurunan? Pengoksidaan. Pengoksidaan. So Y tu anode ke cathode? Cathode. Cathode. Alright, boleh. Okey, ni cara mudah nak ingat. Zafan duk jauh kalau ada bagi dah kertas ni. Okey, Umi simpan. Nanti nak cuti dia ambil. Tapi salin sendiri dulu. Sebab tu Umi suruh sediakan kertas kacang hari ni. Okey, so sekarang ni, okey dah boleh lah. Boleh lah ingat ini. Sempat salin tak? Cepat Umi, cepat. Okey. So dah ingat yang ni. Step seterusnya, apa yang kita nak ingat ialah, okey. Tadi Umi tulis A, T, K, AO. Betul? So apa yang kita kena ingat lepas ni, lepas kita ingat tadi Umi ajar cara nak ingat ejen peroksidaan, ejen penurunan, ejen peroksidaan. Sekarang ni apa yang kita kena ingat ialah anode ialah elektrod di mana pengoksidaan berlaku. Okey, ingat satu je lah. Cathode mesti datang sebaliknya. Jadi cathode ialah elektrod di mana penurunan berlaku. Okey, ingat yang tu. Anode ialah elektrod di mana pengoksidaan berlaku, manakala cathode ialah elektrod di mana penurunan berlaku. Okey, betul tak tadi? Kalau dekat anode kita letak ejen penurunan, so ejen penurunan akan mengalami Pengoksidaan. pengoksidaan. Jadi dia akan mengalami pengoksidaan. Manakala dekat cathode tadi kita letak ejen pengoksidaan, jadi ejen pengoksidaan akan mengalami penurunan. Alright. So kalau tengok balik dalam buku teks kita tadi, okey, so kita letak ferrum 2 dengan larutan kalium manganat. Soalan Umi, dengar baik-baik soalan Umi. Okey, arah manakah pergerakan elektron berlaku? Elektron akan bergerak dari X ke Y ke Y ke X? Elektron akan bergerak dari X ke Y ke Y ke X? Siapa yang akan kehilangan elektron? Yang mengalami pengoksidaan ke yang akan mengalami penurunan? Pengoksidaan. Pengoksidaan. Jadi elektron akan bergerak dari X ke Y. X ke Y. Afiq, itu PK. Y ke X. Kalau Y ke X, okay, Y tu kita letak kalium manganat. Kalium manganat tu adalah ejen pengoksidaan. Jadi dia mengalami penurunan. Penurunan terima elektron, betul tak? Sekarang ni ferrum 2 sulfat ni adalah ejen penurunan. Jadi bila dia ejen penurunan, ferrum 2 akan mengalami pengoksidaan. Jadi pengoksidaan akan kehilangan elektron. Jadi elektron akan bergerak dari X ke Y. Jadi kalau soalan suruh tanya, lukiskan arah pengaliran elektron. Alright, beres dekat. Okey, arah pengaliran elektron. Elektron akan mengalir melalui litar luar. Okey, dia akan mengalir ikut dalam wayar ni. Okey, jangan tulis elektron melompat, salah. Jangan tulis elektron berenang, salah. Elektron mengalir melalui wayar luar. Sebab tu kita letak galvanometer sini. Jadi, dekat mana arah pesongan galvanometer? Galvanometer kita akan terpesong ke Y. Sebab elektron bergerak dari X ke Y. Okey. Tapi kalau kita letak balik, kita tukar. Kita letak ferrum 2 dekat Y. So, elektron akan bergerak dari Y ke X. Jadi galvanometer jarum dia akan terpesong ke X.
Okey, sebab tu kita guna galvanometer. Galvanometer jarum dia kat tengah-tengah. Jadi kita tak perlu pastikan lengan mana untuk letak ejen pengosidaan ataupun ejen penurunan. Tetapi cara ni tadi Umi bagi supaya anak-anak mudah nak ingat. Siapa ejen pengosidaan, siapa ejen penurunan. Okey, so kalau faham apa yang Umi terangi, insya-Allah anak-anak boleh jawab tugasan yang Umi bagi kat muka teks tu, muka surat 8. Okey, so setakat ni ada apa nak tanya? Kita sudah sejam ke udara. Ada apa nak tanya setakat ni? Tak ada Umi. Tak ada, alright. Boleh ya? So Umi teruskan, boleh ya? Boleh. Boleh Cik Jimmy. Boleh. Apa dah? Boleh. Boleh, okey. So sekarang ni buku teks kita ni selepas kita belajar penamaan IUPAC, okey. Selepas kita belajar penamaan IUPAC, okey, tadi. So tindak balas redox, Umi kata tadi tindak balas redox, semua tindak balas bukan tindak balas redox. Tindak balas yang pertama tadi, yang PU tadi, nama dia apa tadi? Tajuk dia tadi? Pemindahan elektron pada satu jarak. Jadi pemindahan elektron pada satu jarak tadi ialah tindak balas redox. Okey? Ialah tindak balas redox. Okey, kenapa kita kata dia tindak balas redox? Sebab berlakunya pengoksidaan dan penurunan serentak. Okey, ni Umi nak terang. Okey, boleh nampak buku teks muka surat 9. Sayangnya kita tak ada buku teks. Kalau ada anak-anak boleh rujuk dengan lebih mudah. Okey, so ni tadi tube U tadi. Okey, sebelah lengan kita letak ferrum 2 oksida. Ferrum 2 sulfat. So ferrum 2 sulfat ni adalah ejen penurunan. Okey, manakala sebelah lengan lagi kita letak larutan kalium manganat 7 beraksid yang merupakan ejen pengoksidaan. Okey, so sekarang ni apa yang berlaku ialah, bagi perhatian elok-elok, sekarang ni Umi nak ajar anak-anak untuk tulis setengah persamaan. Okey, untuk ajar tulis setengah persamaan. Setengah persamaan adalah makanan dalam tajuk ni. Dia macam kacang, macam biskut, macam aiskrim je. Aiskrim, buka jilat sekejap habis. So maksud ni ialah kita semua kena pandai tulis setengah persamaan. Okey. Jadi sekarang ni apa yang kita kena buat ialah, okey, tadi ferrum 2. Ferrum 2 bila dia mengalami pengoksidaan, dia akan, nombor pengoksidaan dia akan meningkat. So dia akan jadi ferrum 2, dia akan jadi ferrum 3. Ferrum 2 warna hijau, dia akan jadi ferrum 3 yang berwarna perang. Jadi dekat lengan X tadi, pemerhatian dia, larutan yang berwarna hijau akan bertukar menjadi warna perang. So anak-anak ingat, ferrum 2 warna hijau, ferrum 3 ni karat. Karat kita warna perang. Jadi ferrum 2 tukar jadi ferrum 3. So sekarang ni, macam mana nak tulis ni? So kita tengok, tulis bawah ni, tengok ni. Ferrum 2 nak jadi ferrum 3, dia kena kehilangan elektron. Jadi Fe2 plus akan jadi Fe3 plus E, 1 elektron. Jadi di sini kita ada dua cara nak terang. Sama ada anak-anak nak terang nombor pengoksidaan ferrum meningkat daripada positif 2 ke positif 3 ataupun ion ferrum 2 kehilangan elektron. Okey, ada dua cara nak terang yang nak katakan bahawa ferrum 2 ini mengalami pengoksidaan. Mana? Tolong sikit saya. Okey, boleh tu? Boleh tu? Jadi ini ialah persamaan setengah bagi pengoksidaan. Dia setengah, maksudnya berlaku dekat pengoksidaan. Pengoksidaan berlaku di anod ke katot? Pengoksidaan berlaku di anod ke katot? Enak. Umi. Jadi ini adalah berlaku di anod. Okey. Right, seterusnya Umi nak ajar pula tulis
setengah persamaan penurunan. Okey, penurunan. Okey, kita letak tadi larutan kalia manganat 7 beraksid. Okey. So, ni mangan. Okey, mangan. Kabur ni. Okey. Karbon. Kabur. Okey, Hana slow sikit saya. Okey, tu boleh tak? Ya, Sabri. Kenapa Sabri angkat tangan? Kenapa? Sabri, kenapa? Tadi mula. Sabri, Tadi mula. ada masalah ke Sabri? Tapi suruh dah mula. Tekan je. Angkat tangan tu maksud ini ada masalah tadi. Okey. Boleh ni? Okey, nampak tak tu? Terang yang tadi. Okey. Terang yang tadi. Okey, terang balik. Okey, dah. Tak terang yang tadi. Dengar baik-baik. Ni ulang balik. Okey, lengan tu tadi kita letak ferrum 2 sulfat. Betul tak? Lengan ni tadi kita letak ferrum 2 sulfat. Okey, dalam kes ni anak-anak dapati bahawa sulfat dia tidak terlibat dalam tindak balas redox. Dia merupakan ion penonton. Kenapa dia tak terlibat ini? Kalau anak-anak tulis kira balik nombor peroksidan dia, sulfat ni nombor peroksidan dia tidak berubah. Jadi dia tak mengalami tindak balas redox. Yang mengalami tindak balas redox hanyalah ferrum 2. Okey, ferrum 2. Tapi masa kita nak tulis, nak buat prosedur, takkan kita nak kata tuang ion ferrum 2. Mana ada? Tuang larutan ferrum 2 sulfat. Tuang larutan ferrum 3 sulfat. Okey. Okey, so sekarang ni apa yang berlaku? Okey, Sabri tengok balik. Bila kita letak ferrum 2, okey, bila kita letak ferrum 2 dia akan jadi ferrum 3. Dia akan jadi ferrum 3. Okey, ferrum 2 warna hijau. Ferrum 3 warna perang. Jadi dekat lengan X tadi, pemerhatian kita ialah larutan yang berwarna hijau bertukar menjadi warna perang. So, sekarang kita nak terang. Soalan kata, terangkan jawapan anda. Kenapa kita kata ferrum 2 ni mengalami peroksidaan? Ada 2 cara. Okey, ada 2 cara. Cara yang pertama, okey, ferrum 2 nak jadi ferrum 3. So, nak bayangkan sekarang ni dia dah 2 plus. Dia dah 2 plus. Sekarang dia nak jadi 3 plus. Dia kena buang elektron ke dia kena terima elektron? 2 plus nak jadi 3 plus. Buang elektron ke terima elektron? Terima. Terima, okey. Oh, tak faham kat Buang. situ rupanya. Okey, tengok balik yang ni. Oh, situ masalah dia rupanya. Okey, cuba tengok yang ni. Okey, cuba tengok yang ni. Na 281 dia jadi Na plus 28. Dia terima elektron ke dia buang elektron? Natrium. Buang. Buang. Tengok. Buang. Bila dia buang elektron, dia jadi positif. Betul tak ni? Betul. Okay. Kalau yang ni anak-anak kata dia terima elektron, dia akan jadi positif 3 ke dia akan jadi positif 1? Positif 1. Positif 1. Sebab sekarang ni dia dah buang 2 elektron. Dia dah buang 2 elektron daripada ferrum tadi nak jadi ferrum 2, dia dah buang 2 elektron. Tengok Na nak jadi Na plus, dia buang 1 elektron. Fe nak jadi Fe2 plus, dia dah buang 2 elektron. Soalan Umi sekarang ni, Fe2 plus nak jadi Fe3 plus, buang elektron ke terima elektron? Buang. 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 Faham dah? Faham dah? Okey, Faham. buang berapa? 1. 1. Pandai pun. Jadi sekarang ni Fe2 plus nak jadi Fe3 plus, dia kena buang. Okey.
kimia dia tak ada tanda tolak sayang, dia tak ada tanda tolak. Kita nak khabar buang tu saya tolak ni, tak ada. Okey, buang bermaksud dia menjadi hasil, dia duduk selepas anak panah. So buang elektron, dia buang satu elektron. Kalau terima dia duduk sini. Ni buang. Jadi persamaan dia akan jadi Fe2 plus dapat Fe3 plus E. Jadi sekarang ni anak panah tu elektron dia berada selepas anak panah. Jadi sekarang dia kehilangan elektron, jadi dia mengalami pengoksidaan. Okey, itu satu cara. Okey, Sabri dapat tak cara yang pertama ni? Sabri? Boleh. Okey, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, senang je. Ni ambil nombor peroksidaan. Okey, berapa nombor peroksidaan ferum 2? Positif 2. Okey, berapa nombor peroksidaan ferum 3? Positif 3. Positif 3. Jadi nombor peroksidaan dia berubah dari positif 2 kepada positif 3. Meningkat ke menurun? Meningkat. Meningkat. Jadi kalau dia meningkat, dia mengalami pengoksidaan ke penurunan? Pengoksidaan. Alright. Pengoksidaan. Jadi jawapan yang sama, ada dua cara nak terang. Sama ada kehilangan elektron atau peningkatan nombor pengoksidaan. Anak-anak kena tahu dua-dua. Sekiranya soalan tak sebut berdasarkan apa, terangkan jawapan anda. Kita boleh terang kot sini, kita boleh terang kot sini. Tapi kalau soalan kata, terangkan jawapan anda berdasarkan perubahan nombor pengoksidaan. Wajib terang kot sini. Dia kata terangkan jawapan anda berdasarkan kehilangan elektron. Kena tulis setengah persamaan. Jadi dua-dua cara kita kena tahu. Okey, dua-dua cara kena tahu. Alright, selesai bahagian ni. Okey, satu lagi. Kita kena ingat apabila bahan ni, ya. Apa dia Sabri? Salah. Okey, apabila bahan ni dia mengalami pengoksidaan, jadi elektrod yang dicelup dalam bahan ni adalah anod. Sebab Umi suruh ingat tadi, anod ialah elektrod di mana pengoksidaan berlaku. Okey, seterusnya kita pergi pula dekat kalium manganat. Okey, kalium manganat tadi kan satu lengan lagi diletak dengan kalium manganat. Okey, satu lengan lagi tadi diletak dengan kalium manganat. Okey, kalium manganat, kalium manganat 7. Banyak warna kena ingat sayang, banyak sangat kena ingat dalam tajuk ni. So kena ingat, apabila kata kena ingat selalu, jangan tangguh. Kalau anak nak tangguh, awak akan rasa fed up dengan tajuk ni. Okey, dia banyak sangat, konsep banyak, ingat pun banyak. Okey, cuba bayangkan form 5 tahun lepas, bab yang kita nak belajar ni adalah 2 bab. Awak dia jadi 1 bab. Dia jadi 1 bab. Jadi banyaklah benda nak ingat. Okey, ingat balik tadi ferum 2, warna apa ferum 2 tadi? Warna Ferum hijau. 2 warna apa? Warna hijau. Ferum 3 warna? Pegang. Perang. Alright, okey, yang tu dah ingat. Okey, sekarang ni kita pergi ni pula. Okey, satu lagi lengan tadi dia masukkan dengan larutan kalium manganat 7 berasid. Okey, larutan kalium manganat 7. Okey, manganat 7 warna dia ungu. Okey, purple. Dalam kes ni, kalium dia tidak mengalami pengoksidaan atau penurunan. Dia tak mengalami tindak balas redox sebab nombor pengoksidaan dia tidak berubah. Yang berubah hanyalah manganat ni, manganat ni. Sebab itulah hanya kita tulis mangan saja, MnO4 ni. Okey. So bila kita tulis sini, nombor pengoksidaan dia adalah positif 7. Kalium manganat 7 ni berwarna ungu. Okey, dia akan jadi tanpa warna. Jadi pemerhatian dekat lengan satu lagi tadi, lengan Y. Larutan yang berwarna ungu menjadi tanpa warna. Jadi satu lengan tadi hijau jadi perak. Satu lagi lengan tadi ungu jadi tanpa warna. Okey, kenapa itu berlaku? Terangkan jawapan anda. So kita nak khabar bahawa manganat ni akan mengalami penurunan. Okey, cara dia okey ni. MnO4-1 okey, campur dengan 8 hidrogen akan jadi mangan positif 2 dan 4 air. Maksudnya dekat sini dia nak tunjuk bahawa
kat sini ni nombor peroksidaan mangan ni positif 7. Kita dah kira tadi. Yang ni nombor peroksidaan dia positif 2. Jadi daripada positif 7 jadi positif 2. Jadi nombor peroksidaan dia berkurang. Positif 7 jadi positif 2. Berkurang. Jadi dia akan mengalami penurunan. Okey, dia akan mengalami penurunan. Okey, dalam kes ni pula, ini adalah persamaan setengah dia. Persamaan setengah dia, dia menerima elektron. Okey, bila dia terima elektron, dia akan mengalami penurunan. Sama juga dua cara. Sama ada nak cerita pasal nombor peroksidaan dia berkurang ataupun setengah persamaan dia terima elektron. Okey, ini adalah setengah persamaan bagi larutan kalium manganat 7 beraksid. Okey. Persamaan setengah dia ni agak sukar sikit, tapi anak-anak jangan bimbang. Okey, jangan bimbang. Okey, benda ni senang saja. Dia kena kembali kepada konsep asal kita, iaitu kena seimbang. Okey, kena seimbang. Okey, setakat ni untuk yang kalium manganat ni, okey, anak-anak kena ingat mangan ni formula dia MnO4-. Okey, campur ni kita nak seimbangkan dia saja. Okey. Untuk tindak balas dia akan tindak balas dengan 8 ion hidrogen. Aqueous ni sebab tu dia tadi beraksid. Kita sebut nama dia larutan kalium manganat 7 beraksid. Okey. So dia akan terima 5 elektron, akan dapat ion mangan positif 2 dan air, molekul air ada 4. Jadi ada dua cara juga, sama ada kita nak terang dari segi nombor peroksidaan ataupun dari segi penerimaan elektron. Jadi larutan kalium manganat akan mengalami penurunan dan dia merupakan ejen pengoksidaan. Okey, selesai kat situ. Okey. Okey, selesai kat situ. So Umi rasa dengan yang Umi terang tadi, anak-anak dah boleh jawab tajuk yang Umi akan bagi tugasan tu. Yang Umi dah bagi tugasan. Okey. Ada apa nak tanya setakat ni? Tak ada Umi. Tak ada. Okey, boleh ikut ya setakat ni? Boleh. Boleh. Okey, sekejap. Petang ni terbang. Okey. So, bukan terbang, duduk bawah ni je. Allah, cikgu pun. Okey. Ni tadi ingat lagi tak tadi yang tunjuk tadi? Ingat lagi tak ini? Ingat. Okey, so sekarang Umi nak bagi colour, warna dia. Okey, warna-warna yang kita kena ingat. Okey, jom. Ferrum 2 tadi warna apa? Hijau. Ferrum 3 jadi warna? Perang. Ferrum 3 warna perang. Okey. Jadi kalau kita letak ferrum 2, dia akan jadi ferrum 3. Kalau Umi letak ferrum 3, dia akan jadi ferrum? Mula. Okey, ulang balik. Dia macam ni. Kan kita kan ada dua lengan kan? Kita kan ada dua lengan tu tak? Betul. Okey. So kata kalau sekarang ni satu lengan ni Umi letak ferrum 2. Ferrum 2 dia akan jadi ferrum 3, betul? Sebab dia mengalami peroksidaan. So sini ferrum 2 dia akan jadi ferrum 3. Kalau lengan sebelah sini Umi letak ferrum 3. Ferrum 3 akan jadi senang je sayang. Dia terbalik. Letak ferrum 2. Dia mengalami penurunan ke Umi? Ya, dia mengalami penurunan. So dia akan jadi ferrum 2. 2. Kita baru nak masuk kelas. Kita berapa dah ni? Okay, welcome Ikram. Kita sudah sejam lebih berada. Okay, so sekarang ni ferrum 2, kalau kita letak ferrum 2 dia akan jadi ferrum 3. Kalau kita letak ferrum 3, dia akan jadi ferrum 2. Sebab yang ni dia akan mengalami penurunan, yang ni akan mengalami peroksidaan. Okay, so sekarang ni
cara nak ingat dia, yang ni warna hijau, yang ni warna perang. Jadi yang ni larutan hijau bertukar jadi perang, yang ni larutan perang bertukar menjadi hijau. Happy tutup mic. Ya dengung. Okey, seterusnya. Halida. Okey, semua halida, ingat semua halida tanpa warna. Semua halida tanpa warna. Contoh paling mudah, natrium klorida. Ambil natrium klorida, garam kat rumah kita tu, kucar buat larutan. Apa warna dia? Tak ada. Tak ada warna, okey. Tanpa warna. Jadi semua halida tanpa warna. Tapi bila jadi halogen ada warna. Okey, klorin warna kuning, tolong ingat. Klorin warna kuning, bromin warna perang, iodin warna perang. Ingat balik. Klorin warna kuning, bromin warna perang, iodin warna perang. Jadi sekarang ni kalau Umi letak satu lengan tu klorida, dia akan jadi klorin. Tanpa warna jadi warna kuning. Kalau Umi letak dalam lengan tu bromida, dia akan jadi bromin. Tanpa warna jadi warna perang. Kalau Umi guna iodida, kalium iodida, tanpa warna dia akan jadi iodin, warna perang. Yang ni dekat lengan anode. Kalau lengan kathod, Umi letak klorin, dia akan jadi klorida. Kuning jadi tanpa warna. Kalau Umi letak bromin, dia akan jadi bromida. Dan kalau Umi letak iodin, dia akan jadi iodida. Perang jadi tanpa warna. Sama macam tadi. Letak ferrum 2 jadi ferrum 3. Letak ferrum 3 jadi ferrum 2. Letak halida jadi halogen. Letak halogen jadi halida. Boleh ingat tak ni? Boleh. Boleh. Senang kan? Tu pemerhatian dia. Tu perhatian dia. Dia terbalik ke Umi? Iya, dia terbalik. Dalam cube U ni dia terbalik je. Tadi kami dah terang kan? Tadi kita dalam latihan buku teks tadi kita letak ferrum 2 dia jadi ferrum 3. Cuma lengan sebelah ni dia letak kalium manganat. Tapi kita boleh juga nak letak ferrum 3. Kalau Umi letak ferrum 2 dia jadi ferrum 3. Kalau sini Umi letak ferrum 3 dia akan jadi ferrum 2. Tapi kat sini ni Umi bagi contoh ni kita boleh tukar je. Boleh tukar je. Maknanya semua ni boleh jadi ejen penurunan, semua ni boleh jadi ejen peroksidaan. Jadi terpulang pada kita lah nak guna yang mana. Terpulang pada soalan nak tanya yang mana. Anak-anak kena tahu semua. Faham tak apa Umi letakkan bawah ini? Faham. Boleh dapat. Jadi sekarang ni yang Umi kata konsep dan hafal. Konsep dah dapat apa oksidaan penurunan, hafal kena hafal yang Umi terang ni. Nak hafal apa Umi? Nak hafal siapa ejen peroksidaan, siapa ejen penurunan, apa dia kathod, apa tindak balas yang berlaku di kathod, apa tindak balas yang berlaku di anode. Kalau Umi kata anode tu di mana elektron, di mana peroksidaan berlaku, macam mana kita nak tahu peroksidaan berlaku? Dia terima elektron ke, dia buang elektron ke, yang tu semua kena ingat. Okay, lepas tu kena ingat warna sebab soalan juga akan tanya pemerhatian. Okay, so Umi rasa dengan cara Umi terangi, anak-anak dah boleh jawab soalan yang Umi bagi tadi dan boleh dah tulis setengah persamaan. Okey, untuk setengah persamaan jangan bimbang, kita banyak lagi latihan yang melibatkan setengah persamaan. Okey, Umi ulang balik, Umi sedang ajar tindak balas redox dalam pemindahan elektron pada satu jarak. Pemindahan elektron pada satu jarak. Kita menggunakan amali yang menggunakan tube U. Okey. Lepas ni kalau ikutkan buku teks, kalau ikutkan buku teks, kita dah belajar ni, nama sidaan yang IUPAC pun dah terang tadi. Kalau ikutkan buku teks, lepas ni kita akan belajar tindak balas redox dalam ion ferrum 2 jadi ion ferrum 3 dan sebaliknya. Lepas tu tindak balas penyesaran logam. Yang ni yang apa? Bayaki ada Bayaki? Ada. Bye. Yang ni yang Umi ada sebut minggu lepas dalam video Umi. Tapi ada yang dengar video Umi tu dia terpotong kat sini. Supaya jangan bimbang. Yang ni Umi akan terang dalam ni, subtopik ni. Tindak balas penyesaran logam daripada larutan garamnya. Dan kita ada satu lagi.
tindak balas penyesaran halogen daripada larutan halidanya. Okey, ada satu lagi, lepas tu barulah kita habis 1.1. Okey, ada lagi 3 subtopik untuk habiskan 1.1. Bukan habiskan bab 1. Satu subtopik. Okey, satu subtopik. Okey, so Umi nak masuk forum 2 jadi forum 3, forum 3 jadi forum 2. Ada lagi setengah jam. Boleh tak ni? Boleh. Boleh. Jadi latihan yang Umi bagi tadi adalah untuk anak-anak lebih faham tindak balas redox dalam pemindahan elektron pada satu jarak tube U. Latihan dalam konteks tadi. Okey, so hari ni Umi akan masuk sekejap lagi ni sekarang ni. Umi akan masuk tindak balas redox yang kedua. Tindak balas redox yang kedua. Okey, kalau tengok buku teks anak-anak boleh rujuk muka surat 15. Okey, muka surat 15 iaitu pertukaran ion ferrum 2 kepada ion ferrum 3 dan sebaliknya. Okey, maksud dan sebaliknya tu maksudnya ada dua lah sini. Ferrum 2 nak jadi ferrum 3, dia mengalami apa? 2 jadi 3. Pengoksidaan. Pengoksidaan. Sebab nombor oksidaan dia bertambah daripada 2 jadi 3. Okey, sebaliknya tu bermaksud ferrum 3 jadi ferrum 2. Macam yang Umi terang tadi. Yang ni mengalami apa? Penurunan. Okey, Umi ulang balik. Okey, kita sekarang ni sedang belajar redox. Okey, untuk amali redox ni, tindak balas redox tadi, Umi baru pergi siap yang pertama. Yang tadi pemindahan elektron pada satu jarak yang kita guna tube U. Yang ni yang kedua. Yang kedua ni ialah macam mana kita nak tukar ferrum 2 jadi ferrum 3, ferrum 3 jadi ferrum 2. Yang ni tak guna tube U. Okey. So okey, ni cara dia, amali dia. Amali dia senang je, senang saja. Umi semua khabar senang tau. Awak mesti marah kat Umi. Semua senang Umi. Okey, so sekarang ni, okey ni amali dia. Okey, amali dia yang ni tadi kalau tadi pemindahan elektron pada satu jarak kita guna tube U. Okey, so anak-anak kena ingatlah ejen oksidaan dan penurunan. Ada juga ferrum 2, ferrum 3. Tapi yang tu pemindahan elektron pada satu jarak. Okey, yang ni penukaran. Okey, pertukaran. Pertukaran ferrum 2 jadi ferrum 3, ferrum 3 jadi ferrum 2. Alright, kita pergi yang pertama dulu. Nak tukar ferrum 2 jadi ferrum 3, kita hanya guna tabung uji sahaja. Okey, tabung uji je. Mudah je. Okey, apa yang kita buat? Tuang 2 cm padu larutan ferrum 2 sulfat. Okey, macam Umi terang tadi, dalam kes ni sulfat hanyalah ion penonton, ion pemerhati, dia tidak terlibat. Kalau tanya kenapa dia tak terlibat ni, sebab nombor oksidaan dia tak berubah. Kalau anak-anak tak percaya, anak-anak kira. Tulis kesamaan kimia, kira balik. Jadi yang berubah hanyalah ferrum, ferrum 2 saja. Okey. Tuang 2 cm padu larutan ferrum 2 sulfat. Okey, kemolaran dia 0.5 mol pada cm padu ke dalam tabung uji. Okey, dia ada tulis sini yang baru disediakan. Soalan Umi, kenapa tak boleh sedia dah? Kenapa kena baru sedia? Kalau kita dah sedia lama, apa jadi kat dia? Larutan ferrum 2 tu Zulaikha, Umi tak dengar kalau Zulaikha cakap, tak tahu masalah dia apa. Tapi Zulaikha check apa check? Bila Zulaikha buka mic dia sedikit berberong-berong, tak dengar. Zulaikha buka mic, tak boleh buka mic, tulis check, Umi baca. Ke Zulaikha nak cuba sekali lagi? Nak cuba sekali lagi boleh juga. Umi try dengar. Zulaikha, cuba buka mic, Umi dengar. Terdedah kepada oksigen, betul. Okey, maksud terdedah kepada oksigen, dia mengalami apa tu? Maksud terdedah kepada oksigen, dia mengalami apa? Pengoksidaan tau. Pengoksidaan, betul. Jadi kalau dia mengalami pengoksidaan, dia bertukar menjadi ferrum berapa? 3. Pandai. Bila ferrum 3, warna dia warna apa? Perang. Ya, pandai. Jadi sebab tu sekarang ni tindak balas tu tak akan berlaku. Sebab itulah pembantu makmal dia kena bancuh ferrum 2 tu masa kita nak buat eksperimen.
Sebab itulah kalau eksperimen yang melibatkan penggunaan ferrum 2 jarang jadi. Kes dia sebab ferrum 2 ni dia terus tukar jadi ferrum 3. Kita tak suruh pun dia tukar. Benda ni berlaku secara semula jadi. Okey, secara semula jadi. Okey, so tu langkah pertama, tuang 2 cm padu larutan ferrum 2. So, titiskan air bromin. Bromin warna apa tadi sayang? Perang. Perang. Perang, Okey. perang. Titiskan air bromin. Okey, warna perang air bromin ni kalau nak tahu dia macam yang kita cuci luka, buat cuci luka warna perang tu lah. Okey, titiskan air bromin sedikit demi sedikit sambil menggoncangkan tabung didih sehingga tiada lagi perubahan warna yang dapat diperhatikan. Lepas tu panaskan campuran. Okey, soalan Umi. Apakah fungsi air bromin? Apakah fungsi air bromin? Soalan Umi. Okey, hint dia, kita sekarang ni nak tukar ferrum 2 jadi ferrum 3. Jadi dia akan mengalami pengoksidaan sebab 2 nak jadi 3. Kita tambah dengan air bromin. Soalan Umi, apakah fungsi air bromin? Formula air bromin ialah Br2. Apakah fungsi air bromin? Hello. Apakah fungsi air bromin? Siapa pula dah tuang kat tangan tu? Okey, Zulaika. Okey, apa dia Zulaika jawapan dia? Zulaika angkat tangan lah. Kenapa Zulaika? Okey, apa fungsi air bromin? Tidak. Afrina dia. Duk ingat nama. Duk ingat nama siapa? Duk ingat nama benda tu. Duk ingat nama. Oh, gitu pula. Ejen pengoksidaan. Ejen pengoksidaan. Keling Jafar orang teruk. Apa dia? Ejen pengoksidaan. Okey, betul. Ejen pengoksidaan. Ingat lagi tak masa Umi ajar QU tu? Bromin tu kan halogen. Halogen akan bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Jadi dalam kes ni, bromin yang kita tambah ni merupakan ejen pengoksidaan sebab dia nak mengoksidakan ferrum 2 nak jadi ferrum 3. Ya Haikal, apa dia Haikal? Haikal? Ya Mi? Haikal cakap apa tadi? Dah. Okey. Boleh ya? So air bromin ni merupakan ejen pengoksidaan. Okey, seterusnya lepas dia tambah air bromin, kita pun kata tambah larutan tambah larutan natrium hidroksida untuk mengesahkan kehadiran ion ferrum 3. Okey, sekarang ni bila ion ferrum 3 terhasil, kita tambah NaO. Dalam tajuk apa kita belajar ni tahun lepas? Tambah NaO untuk kesah ferrum 3. Dalam tajuk apa kita belajar tahun lepas? Noah? Acid base lah. Acid base, okey. Dalam tajuk acid base iaitu kita nak mengenal pasti kehadiran cation ion. Okey, bila tambah NaO untuk mengesahkan kehadiran ion ferrum 3, apakah pemerhatian yang kita dapat? Apakah pemerhatian yang kita dapat? Fauzan, apakah pemerhatian yang kita dapat bila kita tambah NaO dalam tabung uji yang mengandungi ferrum 3? Idin, apa yang kita dapat Idin? Warna apa sayang? Kalau kita tambah NaO dalam larutan yang mengandungi ion ferrum 3. Baru aja tadi, pulah telinga kat orang. Warna apa? Ferrum 3? Tak ada warna Fauzan. Perang. So pemerhatian dia mendakkan perang terbentuk. Kan dia ulang-ulang benda yang sama, sebab tu kita kena ingat betul-betul ferrum 3 warna perang. Okey, so konsep dia kat sini, kita nak tukar ferrum 2 jadi ferrum 3, so dia mengalami pengoksidaan. Jadi kita memerlukan ejen pengoksidaan. Ejen pengoksidaan dia ialah bromin. Jadi bila kita masukkan bromin, ferrum 2 dia jadi ferrum 3. Umi nak mengesahkan betul-betul dalam tabung didih tu ada ferrum 3, kita tambah larutan natrium hidroksida, NaO. So apa yang kita boleh dapat? Kita akan dapat mendapatkan
perang terhasil. Jadi ini mengesahkan bahawa dengan menambahkan air bromin, ferrum 2 dah tukar jadi ferrum 3. Okey, boleh ni, yang ni boleh ada apa nak suruh terang lagi ke? Boleh. Okey, seterusnya last. Lepas tu kita berhenti. Okey, yang ni pula terbalik. Ferrum 3 nak jadi ferrum 2. So dia mengalami apa? 3 jadi 2. Penurunan. Okey, dia mengalami penurunan. Jadi sekarang ni dikata tuang 2 cm padu larutan ferrum 3 klorida 0.5 mol per desimeter padu ke dalam tabung didih. Okey, tuang dia ni. Lepas tu apa yang membuat Umi tambah setengah spatula serbuk zinc? Okey, apa fungsi serbuk zinc tu? Apa fungsi serbuk zinc? Ejen. Ejen penurunan. Ejen penurunan. Pandai. Dia merupakan ejen penurunan. Sebab dia nak menurunkan ferrum 3 jadi ferrum 2. Okey. Pandai. So kena ingatlah zinc merupakan ejen penurunan. So lepas tu dia kata panaskan campuran dengan perlahan. Okey, turas campuran. Okey. Kenapa kita turas? Sebab kita nak buang zinc yang berlebihan tadi. Kita tambah zinc berlebihan. Tak ada apalah. Kita nak buang zinc berlebihan je. Okey, tambah larutan natrium hidroksida ke dalam hasil turasan untuk mengesahkan kehadiran ion ferrum 2. Sama juga macam tadi. Okey, apa pemakaian kita? Video ninja. Pada warna. Apa dia Daud? Salah Umi, salah warna hijau. Kalau dekat jadi kena pulah arah telinga tau. Ferrum 2 warna hijau. Jadi pemakaian kita mendapatkan hijau terhasil. Betul. Pandai. Itulah benda dia. Jadi sekarang ni benda ni boleh berlaku. Okey, berlaku. Jadi kita nak belajar, Umi ulang balik. Ini adalah tindak balas redoks yang kedua, iaitu pertukaran ferrum 2 jadi ferrum 3. 2 jadi 3 dia mengalami pengoksidaan, jadi kita memerlukan ejen pengoksidaan. Siapa jadi ejen pengoksidaan dia? Dalam kes ni air bromin. Okey, 3 ferrum 3 boleh jadi ferrum 2 juga. Okey, bila 3 jadi 2 dia mengalami penurunan. Jadi siapa yang menurunkannya? Kita memerlukan ejen penurunan, iaitu contoh dalam kes ni zinc. Okey. Kedua-dua ni kita tambah larutan natrium hidroksida. Larutan natrium hidroksida merupakan ujian pengesahan cation. Kalau ferrum 3 terhasil, pemerhatian dia mendapatkan perang. Kalau ferrum 2 terhasil, pemerhatian dia mendapatkan hijau. Color yang sama sayang, color yang sama. Cuma tadi larutan. Yang ni bila kita tambah naoh dia jadi mendapatkan. Kan kita dah buat tahun lepas kan? Anak-anak nampak macam apa, keladak warna hijau, warna perang terbentuk dekat bawah tamuji. Ingat lagi tak? Lepas kita buat tu, so dia mendapatkan. Okey, dia mendapatkan. Okey, jadi dan kalau Umi bagi 2 latihan kejam tau. Kejam sangat tau. Ada lagi latihan sekian. Boleh je. Adakah anda merasakan Umi terlalu kejam kalau bagi 2 latihan? Sabri? Boleh Umi. Boleh ya? Tenang je ya? Tak ada masalah. Kejam, tak kejam. Dok kejam? Boleh, boleh. 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 Ya tak? Semangat lah ni. Boleh. Dah pekak kabel gitu, orang lain kabel gitu, maksudnya Umi assume boleh buat ni. Jadi kita ada 2 lah tugasan. Sebab kita dah belajar 2 tajuk redoks. Okey, yang pertama tadi pemindahan elektron pada satu jarak. Yang kedua, pertukaran ferrum 2 jadi ferrum 3, ferrum 3 jadi ferrum 2. Jadi anak-anak boleh tengok latihan itu dalam buku teks muka surat 16. Okey, 16. Jadi kita ada 2 latihan. Muka surat 16 satu dengan muka surat berapa tadi? You tadi? Siapa ingat? 8. 8, betul ke? Sekejap Umi cek. 8. 8. Okey, betul. Muka surat 8. Alright, okey. Senang saja tulis jawapan dalam, tulis tu jawapan muka surat 8, tulis jawapan. Lepas tu muka surat satu lagi tu tulis jawapan.
Okey, hantar melalui GC. Kalau ada masalah baru masuk dalam grup. Okey, hantar melalui GC. Siapa hantar dulu, Umi akan tanda. Okey, jadi ni Umi nak tutup, nak buka kamera. Ada apa nak tanya sebelum Umi tutup visualizer? Umi jawapan saja. Tulis jawapan je, tulis jawapan. Contoh dia, muka surat 16 nombor 1. A jawapan dia apa, B jawapan dia apa. Tak payah salin soalan lah. Boleh? Tapi kalau nak salin soalan tidak berdosa lah. Tidak berdosa. Contoh dia senang nak rujuk. Umi saya nak salin juga soalan. Umi marah tak? Tak. Je. Tapi tak ada masalah lah kalau tak nak salin pun nanti kita dapat buku teks anak-anak boleh rujuk sebab tu tulis muka surat. Okey, dah. Untuk Bayaki, Yang ni Umi akan sentuh minggu depan, Tak dah masuk. Kalau masuk yang ni takut pening kepala. Penyesaran logam. Okey, so yang penyesaran logam ni Umi akan masuk sekali dengan penyesaran halogen. Okey. Penyesaran logam, penyesaran halogen habis 1.1 kita akan masuk 1.2. Kalau dah 1.2 kita masuk juga minggu depan. Okay, so alright, thank you, bye. Okay, jadi sebelum Umi tutup visualizer, ada apa-apa nak suruh Umi terang? Umi nak buka kamera laptop pula. Ada apa ke nak suruh Umi terang lagi? Tak ada. Okay, Umi stop present dulu. Okay, sebelum Umi tutup visualizer, ada apa nak suruh Umi terang ke? Tak ada. Ada. Okay, sekejap ya. Sekejap, ni nak tutup visualizer. Sekejap ya, sekejap. Okay. Beres. Alright. So hari ni dapat lah. Hari ni dapat apa ilmu yang disampaikan hari ni. Alhamdulillah. Okay, sebelum Dapat. Okay, terima kasih semua. So make sure kerja tu nanti hantar ikut GC. Okay, kalau ada masalah akan bawa ke Umi. So Umi bagi peluang sampai hari Senin minggu depan. Okay, Umi akan bagi peluang ikut sampai hari Senin minggu depan. Okay, sebelum tu terima kasih kepada yang respon minggu lepas. Siapa Jannah dengan Fatonah dah ambil ke kedatangan? Ambil dah Umi. Tonah send dah Umi. Alright. So Fatonah dah send, so Umi tengok. Allah banyaknya. Tonah masuk ke dalam grup ke? Nak suruh PM ke? Tak apa. Oh, buat apa jadi gini? Ke line saya dah okey, memang gitu. Okey Fatonah, 20 per 20. Okey, terima kasih. 5MB1, 20 per 20. Terima kasih. Okey, 5MB2. Jannah, 5MB2. Kejap Umi. Alright, tak apa. Okey. So 5MB1 maksudnya Ikram masuk lah. Cuma tadi Ikram masuk lambat. Ikram masuk lambat. Tak dengar? Tak percaya saya full hari ni. Okey lah tu. Tu permulaan yang baik Umi buat status hari ni rasa bangga. Rasa terharu. Okey. Rasa terharu. Okey, so kita tengok pula Jannah tengah send. Jannah. Mana Jannah? Jannah 5MB2 17 per 19. Maksudnya ada 17, 18, 19, 17. Dua orang lah tak ada. Siapa dua orang tu? Zul Umi. Zul. Padi. Alright, so Zul memang kita tak dapat kontak lagi lah ni. Okay Zul, Afiq kenapa? Afiq minggu lepas masuk, hari ni tak masuk? Afiq minggu lepas masuk kan? Masuk minggu lepas. Okay, beres. Apa nanti Umi akan kontak ibu atau mak ayah Zul. Nega apa? Dan tak boleh niaga sayang waktu ni. Dia macam, dia waktu ni, waktu sekolah tak boleh, cikgu pun tak boleh keluar, anak-anak murid pun tak boleh keluar. Kalau kita
kena ambush dengan, kena tangkap dengan polis ke mana-mana, kita salah. Okay, kita salah. Cikgu pun tak boleh keluar walaupun berada di rumah. PDPR sampai pukul 12.30. Okay, tak boleh lah. Sebab macam ni lah, macam dia kata, kalau awak tangguh, kalau awak sangkut mana-mana, kita akan ada masalah. Yang follow kelas Umi sokmo-sokmo ni pun kita rasa susah. Okay, kalau kita ada miss lagi lah. Okay, itu tak apalah. Terima kasih kepada yang masuk, Alhamdulillah. Okay, bagus. Irham masuk, Irham ada? Mana Irham? Irham senyap je Irham. Irham fokus. Ada cikgu ada. Ada, okey. Kita hari ni ada beberapa orang lagi, Irham Nabi. Ada beberapa orang yang masuk bukan guna Google Classroom. Okey, Alhamdulillah ramai yang dah masuk guna Google Classroom. Okey, terima kasih banyak-banyak. Ada beberapa orang Umi nak kenal sebenarnya, terutamanya perempuan. Boleh tak buka ke kita nak suruh lelaki keluar, tinggal perempuan je? Lelaki tu baik. Lelaki tu baik lu. Boleh kok. Sebab Umi nak kenal budak perempuan dulu minggu ni, ada beberapa orang. Jadi semak happy. Umi kenal dah. Happy Umi kenal dah. Umi rasa pun macam lelaki 4MP1 tahun lepas, Umi kenal dah lah kot. Jadi sekarang ni perempuan yang 4MP1 ada beberapa orang yang nama dia familiar sangat, nama rupa dia Umi tak kenal, jadi Umi nak kenal. Jadi Umi rasa Teku Ahmad Feminism. Umi stop record dulu sekejap ya. Umi stop record dulu. Umi nak Haikal jadi Umi punya